Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat meneruskan perbincangan kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Ini nama dia, Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtaratun. Ana tak jumpa lagi terjemahan, walaupun ramai jemaah tanya ada terjemahan adakah, kita tak jumpa lagi. Yang kita jumpanya hak ni Arab. Baiklah, kalau tak ada terjemahan apa, dengar terjemahan sini lah dulu insya-Allah. Hikayat kita dalam siri yang ke-25 ini tajuk tayamum kerana berjunub. Kita tak mandi boleh ke tak boleh? Malam ni sejuk sangat ataupun tak ada air, kita pun tayamum, boleh tak salat? Itu hukum dianya, tayamum kerana berjunub, disebabkan tidak ada air ataupun takut nak guna air. Kisah ini diriwayat oleh seorang sahabat panglima Islam yang terkenal, dikenal dengan nama Dahiyatu Quraisy, makna orang bijak, pintar. Kalau zaman kita ni panggil genius di kalangan Quraisy. Mana dia ni bijak, kalau bab cakap, bab berundingan jadi. Gedebel pun dia, panglima dia. Nabi latih jadi panglima. Iaitulah Amru ibn al-As bin Wa'il as-Sahmi. Dulu kita sebut tentang anak dia, Abdullah bin Amru al-As, ni ayah dia pula. Radhiyallahu anhu annahu lamma bu'itha fi ghazwati zatis salasil, ketika Nabi SAW menghantarnya dalam satu peperangan, nama peperangan itu Zatus Salasil, perang ikat dengan rantai. Kuat dia punya semangat ni. Tanda tuan-tuan, bila pada Jumadal Akhirah tahun yang ke-8, lepas pada Amru masuk Islam 4 bulan. 4 bulan masuk Islam, Nabi latih dia jadi qaid, jadi panglima. Masya-Allah, orang hebat. Qala, pada malam tu ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bard. Allah. Aku bermimpi. Malam tu mimpi malam sangat-sangat sejuk. Kalau mimpi sejuk-sejuk biasa, ulak yang mandi, ni malam sangat sejuk. Lailatin baridatin, malam sejuk. Syadidatil bard, sangat maknanya teruk sejak. Allahu akbar. Fa ashfaqtu ini ghtasaltu an ahlik. Aku pun bimbang, kalau aku mandi takut sakit, boleh jadi binasa, boleh bawa mati kalau mati. Dia pun ijtihad. Fatayammamtu, dia pun pakai tayamum, tak mau mandi. Thumma sallaitu bi ashabi salatas subhi, kemudian dia menjadi imam kepada sahabat-sahabat dia salat subuh. Dahlah tak mandi, pakai tayamum, jadi imam pula. Cerita dia. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zakaru dzalikalah. Bila sampai di Madinah, orang bagi tahu, ya Rasulullah, Amru ni tak mandi, dia tayamum pas dia jadi imam kita, macam mana? Sah tak sah solat kita ke kena ulang balik? Ini menarik kita ni. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Amru, sallaita bi ashabika wa anta junub. Mu jadi imam sedangkan kamu junub, tak mandi. Faqultu, kata di Amru, aku pun jawab, ya Rasulullah, zakartu qaulallahi ta'ala, malam tu saya teringat firman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah Ta'ala berfirman, mu jangan bunuh diri kamu,
Sesungguhnya Allah Ta'ala itu dengan kamu sangat kesian. Ayat suratun Nisa ayat 29. Dia kata aku tengok ayat ni, aku pun tak mandi. Sebab kita akan sebut. Sebab yang pentingnya dia sebut terlalu sejuk malam tu. Dia pula nak nyala api tak boleh dalam peperangan. Orang nampak. Nyatinya serah hendak demo. Fatayammam tu, aku pun tayamum. Semua salat itu, aku pun salat. Sebagai ketua, saya jadi imam. Apa agak-agak Nabi kata apa? Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yaqul syai'an. Nabi suka, Nabi tak kata apa. Tak kata semaya semula ke, batal ke, tak batal. Maka kata di para ulama, bila Nabi suka ketawa tu, maknanya dia endorse lah. Dia sudah iqrar. Betul perbuatanmu. Alhamdulillah. Hadza hadisun sahih. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Daruqutni wa akhrajahu al-Bukhari ta'liqan wa Ibn Hibban wal Hakim wa ghairuhum. Yang penting hadis itu sahih, selesai kita. Baik. Dilalatul hadis, hadis ini menunjukkan kepada apa? Tanda pelajar. Jawazut tayammum minal janabati khaufal bard. Harus kita tayamum kerana berjunub, kerana takut terlalu sejuk, membinasakan, berbahaya. Boleh. Tak apa, tak mandi. Pakai tayamum ya. Tapi kalau kita sini rasa sejuk setara kita lah ni, sedap baru mandi dah. Berasa ya. Tak ada. Sejuk Malaysia ni bagi ana lah, sedap baru mandi tu. Tapi kalau kita duduk di negeri sejuk, tak usah cakap lain lah. Di Madinah ya sejuk. Oi, penat. Berat kalau tak ada air, pemanah air tu, kita rasa berat, kita tak boleh mandi. Itu. Lepas tu, ni cerita kawan-kawan kita. Kadang-kadang dia orang ni duduk di rumah tak ada heater ni, tak ada pemanah air, sakhanah dia panggil, tak ada. Mandi. Melayu ni boleh mandi. Jadi ramai orang demam waktu musim sejuk, bila pergi hospital ada kata-kata mandi. Jadi punca dianya mandi banyak. Jadi kita musim sejuk ni ambil sunat yang mandi tu. Sunat mandi hari Jumaat. Lepas tu hak wajib tu atas gaji lah, atas aktif lah nak kata mana tu. Dah. Baik, kita pergi kepada perbincangan. Minal mawdu'atil lati tusar, di antara isu yang dibincangkan dalam kisah ini, yang pertama sekali sahabat Nabi yang masyhur, nama dia Amru ibn Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Sahmi itu nama kabilah dia. Terkenal dengan nama Dahiyatu Quraisy, orang jenius, orang cerdik di kalangan Quraisy. Warajulun al-alim, orang yang alim walaupun masuk Islam kemudian, tapi dianggap orang alim sebab dia cerdik. Bila orang cerdik, dia mari belajar sekejap boleh pandai. Tapi kalau hak tak cerdik ni, Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Ada setengah orang itu beranak di pondok, bukan ngaji pondok, beranak pondok, besar pondok, tua pondok, nak suruh mengajar kita tak musalli, tak boleh. Masya Allah, tabarakallah. Ada orang mari sekejap boleh mengajar dia. Allahu Akbar, maha kaya Tuhan. Jadi Amru ni yudrabu bihil masal, menjadi suatu ikon, contoh fil fitnah. Dengan ta, fitnah waddaha wal hazim. Maknanya kalau kata nak tengok orang cerdik ke, orang jenius di kalangan Quraisy, Amru. Jadi satu ikon, contoh nak tengok orang cerdik, ni orang dia, tokoh dia. Macam kita sini ke, nak tengok orang sedap cakap, pak cik ni. Nak dengar hak buah besar, dia ni. Cakap dengan dia J selalu. Dia mula dengan J. Tahu ke apa dia J? Juta projek dia. Balok nu juta. Projek Timur juta. Tanya nak bayar IT dia, orang lain kena bayar. Ni ada juga pasal sini. Ni dia panggil contoh buah besar. Ada juga lah gitu. Orang macam-macam. Baik. Amru ni di antara contoh orang yang cerdik, pintar. Radhiyallahu anhu. Bila dia berhijrah ke Madinah,
sebagai seorang Islam, iaitulah pada awal tahun yang ke-8. Kita kena ingat, waktu Nabi nak pergi Mekah kena sekat. Tahun yang ke-6 berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Tahun yang ke-7 Nabi kita pergi qada, menunai janji Quraisy. Nak benar Nabi masuk Mekah 3 hari. Jadi selepas daripada itu Amru, Khalid ibn al-Walid, ni semua ni panglima belakang ni. Orang gedabai Quraisy belakang ni. Hak sekat Nabi tak pergi masuk Mekah masa Hudaibiyah, Khalid ibn al-Walid. Dan pada hari nak pergi hijrah, Amru, Khalid, penjaga kunci Kaabah Uthman bin Talhah. 3 orang ni pergi ke Madinah, Islam berhijrah. Fa farihan Nabi sallallahu alaihi wasallam biqudumihim wa islamihim. Nabi sangat gembira dengan kedatangan mereka, Islam mereka, sebab boleh kepala besar ni. Itu semua dia panggil tamhid, sebagai pembuka jalan kita nak masuk Mekah tahun depan, ataupun awal tahun yang ke-8. Maknanya Nabi kita masuk Mekah Ramadan, 6 bulan aja lagi nak pergi masuk Mekah. Subhanallah. Maka bila Amru masuk Islam, Ammara, Nabi kita lantik dia menjadi ketua, panglima untuk mengetuai beberapa tentera-tentera yang kecil untuk pergi siasat, pergi serang puak-puak kafir yang keras kepala tak mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amru ini hadis dia tak banyak. Dia tak ada banyak riwayat hadis, dia banyak meriwayatkan kisah-kisah peperangan, sejarah dia sendiri itu yang menjadi sejarah. Hadis dia yang berulang lebih kurang 40 hadis jadi riwayat. Ittafaqal Bukhari wa Muslim 3 hadis. Infaradal Bukhari bi hadis wa Muslim 2 hadis. Itu je yang ada. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyaksikan keimanan Amru dengan sabdanya Ibna al-As mu'minan, yakni Amru wa Hisham. Dua-dua anak As ni dua-duanya beriman. Alhamdulillah. Hadza hadisun hasan. Mula-mula Amru tinggal di Madinah, kemudian dia dihantar oleh Sayyidina Umar jadi ketua di Mesir, menjadi gubernur di Mesir. Kalau kita pergi sekarang ni, masyhur dengan nama Masjid Jami' Amr bin al-As, ada di Mesir. Nazala, mati dia pada malam Aidil Fitri tahun yang ke-43 ataupun 42 Hijrah. Umur dia sudah 90 tahun. Radhiyallahu anhu. Itulah Amru, orang yang cerdik, orang pintar di kalangan Quraisy, dan menjadi ketua besar. Pasal itulah waktu dia nak mati, menangis sangat-sangat, teriak kuat. Anak dia pujuk, ya abati, bapa, kenapa bapa menangis kuat sangat? Bapa ni telah menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diberi kepercayaan, Nabi beri kepercayaan, lantik jadi ketua tentera, apa lagi? Amru kata, kenapa aku tak menangis setelah aku melalui hidup ni 3 fasa. Allahu Akbar. Dengar tuan-tuan, fasa yang pertama waktu aku belum masuk Islam, kerja aku duk asah pedang. Untuk apa? Nak penggal tengkuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kalau aku mati ketika itu, aku ahli neraka, menangis. Fasa yang kedua, waktu dia nak masuk Islam, dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hulur tangan nak salam, dia panggil bai'ah, Amru tarik. Nabi terkejut. 5. Kenapa ya Amru? Tak jadi masuk Islam? Dia kata, la, uridu an ashtarit, aku nak buat syarat. Apa dia syarat? Syarat Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosaku yang lepas. Hak saya nak kenak ke Nabi dulu, saya nak minta Allah Ta'ala hapuskan. Nabi kata, ya Amru, mu tahu ke tidak, Islam mu masuk ni, semua dosa kamu hapus. Oh, Masya Allah. Hijrah yang kamu mari ke Madinah, Allah Ta'ala hapuskan dosa kamu. Haji yang kamu lakukan itu menghapuskan dosa. Amru gembira.
Lepas tu baru dia masuk Islam. Lepas pada Nabi wafat, mari zaman Sayyidina Umar, kita telah menjadi orang besar, gubernur di Mesir. Aku tidak tahu pemerintahan aku baik, tak baik, adil, zalim. Aku tidak tahu apa aku bertemu dengan Allah. Dia menangis radhiyallahu anhu. Itulah seorang sahabat, sentiasa bermuhasabah diri, tidak kata confident aku ni ahli syurga sebab kawan dengan Nabi, sahabat dengan Nabi. Mereka masih lagi meletakkan kebimbangan, cemas dalam hidup, takut-takut mereka terjebak di kalangan orang-orang yang tidak baik. Subhanallah. Kita hari ni asyik nak bagi syurga kau orang. Tengok orang itu mati baik sikit, oh ni ahli syurga. Mana boleh senang-senang nak bagi title syurga pada orang. Nak neraka orang pun tak boleh. Jadi bukan kerja kita mensyurga dan merakakan orang. Kita hanya boleh mengemukakan amalan-amalan yang insya-Allah boleh membawa ke syurga, amalan-amalan yang boleh membebaskan diri kita daripada neraka, insya-Allah. Baik. Kisah dia panjang. Amru ni meninggal pada tahun 43 atau 42 radhiyallahu anhu. Kisah yang kedua, peperangan Ghazwatu Zat As-Salasil. Kata salasil itu sebab dia ikat dengan rantai orang, tak boleh lari. Wa yuqalu salsal, ada juga Zat salsal, iaitulah air, satu tempat air duduk di Wadil Qura. Wadil Qura ni di mana zaman kita hari ni dia panggil Madain Saleh. Madain Saleh, kita dalam tafsir kita kan cerita Saleh kaum Samud itu, dekat dengan kaum Samud dia panggil Wadil Qura. Wadil Qura tu alhamdulillah ana sempat dah pergi ziarah. Masa duduk belajar dulu, kita tengok di Wadil Qura ni, kampung lama ni tak jauh lah daripada Madinah tu 300 km lebih. Sampai sana. Jadi dalam sebab apa berlaku macam ni? Sebabnya puak-puak Baliyin wa Quda'ah, Baliyin nama kabilah, wa Quda'ah berpakat untuk nak pergi attack Nabi SAW dekat di Madinah. Mari nak kena. Maka Nabi SAW telah melantik Amru. Nabi kita bagi bendera putih dan juga bendera hitam. Nabi kita hantar dia pada Jumadil Akhirah tahun yang ke-8 bersama dengan 300 orang tentera Muhajirin dengan Ansar, duduk di bawah Amru pergi. Dan Nabi kita minta supaya Amru ni minta tolong dengan keluarga dia, kabilah Bali, Uzrah, Balqain. Dia kata ni Amru ni ada pertalian silaturahim dengan mereka. Sebab maknya Amru tu Balawiyah. Mana kabilah Bali, Balawi dia panggil. Jadi Nabi nak mendekatkan Amru dengan ke kabilah dia. Mungkin minta tolong buat tu. Amru pergi. Jadi perjalanan dia rahsia. Tengah hari mereka sembunyi, malam dia berjalan. Bersama dengan Amru 30 kuda, tentera berkuda. Bila dekat dengan Salasil ni, dengan air Salasil, Amru berhenti di situ. Pada waktu tu sejuk sangat. Ni cerita ni nak sampai kepada kisah fiqh kita ni. Sejuk sangat. Jadi sahabat-sahabat Amru ni ambil kayu api, nak buat unggu api ni, nak suruh orang panggil nak berdian. Nak dian, nak cari ni, hilang sejuk. Amru kata, "Lah, jangan buat api. Kalau kita nyala api, orang nampak kita sini, nanti kita kena serah, hendak mati kita." Fashaqqa zalika alaihim. Jadi sahabat-sahabat sejuk sangat ni mula nak marah. Apa ni Amru ni? Amru kata, mengingat tak? Nabi kata apa waktu nak mari dulu? Nabi kata taat, ikut perintah aku. Ingat. Sahabat lain kata na'am. Senyap belakalah. Tidur, tak ada tunggu api. Kalau tidak orang nampak, ini strategi perang. Amru pun rasa macam cemas lah juga. Macam tak cukup orang. Maka dia hantar kepada Nabi utusan minta bantuan. Nabi hantar mari panglima seorang lagi, nama dia Abu Ubaidah. Abu Ubaidah yang gelaran nama dia Amir Ibnul Jarrah. Termasuk dalam Muhajirin yang awalin. Dalam kumpulan itu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Umar dalam tentera ni. Nabi pesan, "Ya Abu Ubaidah,
la takhtalifa. Mu jumpa dengan Amru kedai juga. Mu kedai juga, la takhtalifa, jangan berkelahi. Apa-apa keputusan bersama. Barulah kita tenang. Kalau tidak duk mai bagi buat kenyataan akhbar pun dah dunia, kan. Jadi Abu Ubaidah pergi, bila jumpa dengan Amru kata innama ji'ta madadan. Tenteramu ni bantuan kepada aku. Maknanya ketua besar aku, bukan mu. Abu Ubaidah kata la, aku suku. Mu satu kumpulan, aku batalion lain. La. Amru kata dak, mula dah. Masing-masing tak mau ngaku kalah, tapi sahabat ni dia mudah dengar kata. Dia kata Rasulullah pesan apa? Nabi kata la takhtalifa, mu jangan berbeza pandangan. Maka kata di Amru, kalau mu tak ikut arah aku, mana mu tak ikut arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Amru terus tunduk, fadunak. Baiklah, sekarang ni aku ikut arahan. Masya-Allah, tabarakallah. Allahu akbar. Wadahnya sebab itulah bila mari waktu solat, Amru jadi imam sebab dia ketua besar. Walaupun Sayyidina Abu Bakar, Umar ada dalam kumpulan ini, tapi dia masih lagi mengguna jawatan dia tu. Atas nama jawatan dia kena jadi imam. Ini semua ni kata di para ulama hikmah. Nak turunnya, nak menjelaskan isu tayamum boleh untuk mandi junub, untuk ganti mandi junub. Kalau tak berlaku cerita ni, mungkin tak ada undang-undang ini. Susah kita. Baik. Sebab apa boleh jadi mimpi? Tanda sikit. Ini tip. Kenapa boleh seorang itu boleh bermimpi? Sebab apa? Mimpi ni, mimpi basah dia istilah dia. Keluar mani dengan perasaannya waktu tidur. Tak kira perempuan ke laki-laki. Sedar-sedar tengok basah kain. Cium ada bau kan? Dia panggil bau getah betik. Tu tanda mimpi tu. Kalau bau hacing tu gimana? Ni basuh lah tu kecing itu bukan mimpi. Kata di para ulama sababul ihtilam. Ini sebab-sebab orang bermimpi tu kan apa? Yang pertama syiddatul bard. Karena terlalu sejuk dia mimpi juga. Au ihtiqanul masanah. Ataupun apa ini orang nak kecil sangat-sangat dia boleh mimpi juga. Cuma bila dia sedar, dia tengok ada mani di kain dia, maka wajiblah dia kena mandi walaupun tak ada isteri, kan. Jadi kebetulan malam tu Amru sejuk sangat, dia bermimpi. Dia sendiri bagi tahu, ihtalam tu aku bermimpi tapi sejuk nak mandi. Yang keempat, Amru bermusyawarah dengan para sahabat. Ada kata kena mandi. Ada kata boleh kot tak mandi. Sebab Amru sendiri dia telah beristihad bahawa dia tak mau mandi. Sebab ayat Quran kata mu jangan bunuh diri kamu, jangan campur dalam kebinasaan. Dia tak mandi. Dia ambil tayamum, jadi itu iman. Jadi para sahabat ni hak tak puas hati, kan, balik Madinah lapor terus ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita senyum, dhahika, Nabi ketawa, maknanya betul lah apa yang dibuat oleh Amru. Kita kata alhamdulillah. Jadi ini kata di para ulama syarah hadis dia kata apa? Bagaimana para sahabat itu dianggap seperti madrasah mutaharrikah, sekolah yang bergerak. Mereka, kalau mereka tak buat macam ni, tak ada undang-undang ni. Jadi Amrunya berkeras. Dia nak solat, nak jadi imam juga, walaupun dia bertayamum. Jadi alhamdulillah undang-undang itu sudah digazetkan, telah diikrar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita ini pun boleh. Siapa dia rasa tak larat nak mandi sejuk, tayamum. Ataupun air tidak ada, tayamum, ganti daripada mandi. Baiklah. Yang kelima, bila balik ke Madinah, para sahabat radhiyallahu anhum ini rasa nak lapor cerita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi panggil Amru. Nabi tanya, ya Amru, mu solat muntah junub, kenapa? Ya, itu dia panggil ketua
Jangan mudah dengar buah orang. Kita kena tanya sendiri apa yang berlaku. Ni huru-hara dunia hari ni sebab kita tak tanya Tuhan, tidak tabayun. Allah SWT ajar kepada kita fatabayyanu, apa-apa masalah kita kena minta penjelasan. Kata dia orang muda sekarang ni, zaman kita ni orang tak ada tabayun, orang ada tibayun. Tahu tibai? Katok dulu baru tanya. Itu dia panggil tibayun, bukan tabayun. Berat juga penyakit tibayun. Dengar cerita pelik, ulah lalu. Esok penafian daripada Tuhan sendiri, kita astagfirullah. Parok dah kita ulah malah. Jadi kita tibayun tu dia panggil, bukan tabayun. Tabayun ni minta penjelasan kepada Tuhan dia tu. Apa sebenarnya yang berlaku? Apa yang terjadi? Itu dia panggil tabayun. Patabayanu kan. Tabayun makna kita minta penjelasan. Jangan ulas tanpa penjelasan. Itu yang jadi fitnah zaman kita ini. Manusia suka mengulas tanpa menjelas. Dengar orang kata. Hak tak tahannya ni. Bahasa jenis baca sak khabar batu api ni. Ada 2-3 channel sak khabar sekarang dikenali dengan batu api. Sama ada dia putar balik fakta ataupun dia guna tajuk-tajuk yang menimbulkan kontroversi. Hati-hati kita, jangan masuk dalam pelangkap puak-puak ni. Maka dalam isu ini Amru telah menggunakan pendekatan hifzun nafsi, jaga nyawa, hifzuddin. Jadi dia pun ijtihad, dia tayamum. Masya Allah. Tuan-tuan kata jazakallahu khairah ya Amru, Allah Ta'ala lah balas kebaikan kepadamu. Kerana itu Nabi kita ikrar boleh tayamum, tak ganti daripada mandi junub. Allahu Akbar. Yang keenam, jelas daripada hikayat ini annal ma mawjud, air ada. Api untuk nak panaskan air ada. Api untuk nak panaskan badan berdiam ada. Cuma tak boleh guna api pada waktu malam, bimbang takut dikesan oleh musuh. Kita sekarang dalam peperangan. Orang peperangan ni orang yang penuh dengan strategi. Tak boleh didedahkan kepada orang, kan? Sebab itulah Amru tengah hari dia berjalan menyusu, sembunyi dalam pokok-pokok mana-mana gua, malam baru dia bergerak. Sebab tak mau orang nampak, kan? Dan kalau nak mandi pula, pasal kena buka pakaian. Malam terlalu sejuk, mandi ngais sejuk. Tak pakai baju pula, kena angin sejuk. Reboh. Boleh menyebabkan penyakit dan sebagainya. Maka Amru ambil pendekatan tak mandi. Betul dah tu ijtihad dia tu. Itu dia panggil ijtihad. Mana dia berijtihad tak mau mandi dengan sebab apa ni? Sebab sani. Nak jaga nyawa. Jaga kesihatan. Yang ketujuh, al-Islam dinu yusr. Kita kena sedar, kita kena ingat bahawa agama ini mudah. Bukan menyusah-nyusahkan. Tak boleh kena mandi juga. Mati. Mari bulan Ramadan, saya sakit. Kena puasa. Tuan-tuan dan puan-puan, kal andai kata undang-undang puasa seperti solat. Solat ni kita sakit ke, kita sihat ke, kita segar ke, makaya ke, miskin, kena solat, kan? Kecuali orang perempuan haid, nifas, baru lepas. Kalaulah puasa macam ni juga, sakit, segar, sihat, musafir kena puasa, jawabnya bulan Ramadan lah bulan kita mengembumikan ramai orang. Sebab apa? Mati lah. Maka Islam itu agama yang mudah, dia tidak sama dengan bila ada masyakkah maka diringankan. Sebab itu kata dalam hadis, ma khuyyira, tidak diberi pilihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam antara dua perkara kecuali Nabi akan pilih yang ringan yang mudah. Selama tidak berdosa lah. Kalau salah tak boleh buat. Maka bala kita ini dia panggil mutanatti'in. Bala kita hari ni ramai orang yang keras-keras dia punya fatwa dia. Tak boleh. Kena pelan-pelan, kena lembut-lembut. Tapi lembut pun ikut dalam syariat, jangan duk lembut siapa tak ada gigi, jangan.
Satu lagi cerita yang hampir sama daripada Jabir. Kata Jabir, kharajna fi safarin. Kami keluar dalam satu musafir. Fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'si. Salah seorang sahabat Nabi kena batu di kepala. Kena lontar batu kau, jatuh batu, pecah kepala dia. Sambil dia tidur bermimpi, mimpi basah. Sudahlah. Dia bertanya sahabat-sahabat, macam mana nak buat aku ni? Boleh tak aku tayamum ganti daripada mandi? Tak boleh. Mu kena mandi sebab mu junub. Tayamum ni untuk wudu. Faghtasala, dia pemandi, kena tempat luka dia pecah kepala ni, masuk air, mati. Oh, bising dah lah sahabat. Sampai di Madinah, mereka memberitahu pada Nabi SAW apa yang berlaku. Ya Rasulullah, dia minta nak tayamum, kita kata tak boleh. Ada yang fatwa kata tak boleh, kena mandi juga. Kepala pecah, mandi, mati. Nabi kata apa? Qataluhu qatalahumullah. Orang yang fatwa sedemikian telah membunuh orang ini. Qatalahumullah. Allah Ta'ala akan mati ke buatmu ni? Apa punya ni? Nabi marah. Ala sa'alu iza lam ya'lamu. Kenapa tak tanya orang lain? Hak ni tak boleh jawab, tanya orang lain. Mesyuarat molek-molek lah. Kenapa buat fatwa karut gini? Fa innama shifa'ul ayyi soal. Nabi kata ubat tak tahu. Gapo dia ubat tak tahu? Pergi makan makjun vitamin. Lah. Shifa'ul ayyi as-soal. Ubat tak tahu, tanya. Tu ubat dia ni. Ubat tak tahu, belajar. Ubat jahil, mengaji. Baru jadi betul. Innama kana yakfihi an yatayammam. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, cukup dia tayamum, dia balut dia punya tempat luka tadi. Kalau tempat luka tu kebetulan kena tempat tayamum, kita sapu je atas tu. Ataupun kalau boleh guna air, kita mandi. Tempat yang luka kita balut dan kita sapu di atas tu. Sapu, ambil air, sapu je. Contohnya kita kata. Dan Nabi kata wa yaghsilu sa'ira jasadi, hak lainlah hak tempat boleh guna air mandi. Hadis rawahu Abu Daud wa ghairu. Maknanya para jemaah sekalian, kita ni kalau kita luka, tangan kita ni anggota wuduk kan, patah sini. Kita pesming. Macam mana kita nak ambil wuduk? Kita basuh muka, sapa ke tempat balutan ni, kita sapu atas lah, sapu. Jangan basah buruk lah. Sama juga orang yang ada ni masuk hospital kan, ada jarum sini. Ya, kita ambil air sapu je atas plaster. Jangan basah lah, biar tangan tu basah, sapu atas. Cukup tu. Cuma ada khilaf sikit. Mazhab Syafi'i kata kena tayamum juga. Kalau tayamum tak sapa juga. Debu tak kena juga, kena atas plaster. Banyak ada kisah apa air. Debu ni lagi bahaya pula. Masuk debu dalam jarum kau. Banyak masalah. Baiklah para jemaah sekalian, untuk masalah ini ana ada satu kuliah khas, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Abu Anas, halaqah ilmu Abu Anas, cari hukum taharah dan solat pesakit. Kita bahas panjang dalam masalah ini. Mudah-mudahan ada jawapannya insya-Allah. Baik. Yang ke-8, cara-cara tayamum yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? Kita kena ambil debu, letak atas ni. Kalau kita ambil debu, kita letak atas bekas ke atas kertas ke atas kain, letak sini cukup dah tu. Kan? Kita baca bismillah. Kemudian kita pun letak tangan atas debu, angkat tu, kalau banyak debu kita tepuk. Buat gini. Kalau bukan nak pakai bedok ni. Tepuk tak ada. Lah, isyarat saja, isyarat. Istislam, tunduk kepada peraturan syariat. Kalau bedok kena banyak, biar moteh gitu dah. Ini bukan pakai bedok, sapu debu. Maka kita sapu muka, tangan kita. Khilaf ulama ada kata sampai sini. Mazhab Syafi'i kata dalam hadis yang sahih ni Nabi kita ajar kepada Ammar
Nabi kata wa kaffaihi sampai sini. Muka sampai sini. Sampai ke pergelangan tangan. Cukup. Dia kata kenapa mazhab Syafi'i sampai sini? Ada riwayat lain, hadis dhaif sampai ke siku, kita kata itu. Dan qiyas kepada wudu, kita kata payah sikit. Nak qiyas tayamum kepada wudu tak sama. Dia ni debu, yang itu air. Kan? Ini debu, itu air. Dia panggil tak sama dua cerita. Maka hadis Ammar ini sahih. Jadi Ammar sendiri cerita. Dia kata aku berjunub, tak ada air. Fatama'aktu fis sa'id, dia guling dalam tanah. Sedap dia, guling dalam tanah. Pakai mandi dengan debu. Wa sallaitu, aku bersolat. Balik-balik, ya Rasulullah, sahabat ni senang dia rujuk ke Nabi lalu. Nah, kita ni masalah nak rujuk siapa? Rujuk kita lah. Rujuk kepada tuan guru, syekh-syekh kita, ustaz kita. Syekh buka kitab. Dia bagi Nabi kata ya Ammar, innama yakana yakfika kata. Cukup macam ni je Nabi kita buat isyarat. Nabi kita tepuk tangan di atas tanah, kata dia tiup, buang debu tebal tu. Kemudian dia sapu muka dia, sapu tangan dia, wa kaffaihi sampai ke gini, pergelangan tangan. Pada itulah Imam Ibn Hajar dia kata, hadis Ammar ini sahih sebab lepas Nabi wafat, Ammar berfatwa dengan hadis tayamum ini kepada sahabat yang lain. Maknanya tayamum cakap ni, cakap pergelangan tangan. Jadi dalam fiqh kita mazhab Syafi'i ada hadis Ibnu Umar kata siapa siku dia qiyas kepada wudu, kita kata hak Ammar ni lebih sahih. Wallahu alam. Ikutlah tuan-tuan. Kita tengok keadaan, kalau wayar penuh sini, maka ambil sekat ni cukup. Kenapa kita nak panjang-panjangkan kan? Oh, kalau tak ada wayar, tak ada apa, buatlah sepah mazhab Syafi'i itu. Lagi baik, keluar daripada khilaf. Maka fa iza kana tayammum minal janabati, kalau kita tayamum ni kerana junub, basuh dulu anggota kita tu, alat kelamin tu basuh molek-molek. Di mana tempat kena mani tu basuh, tempat-tempat hak kena ialah monggo apa ni ataupun kesan-kesan daripada jimat tu basuh mana-mana itu, lepas tu baru tayamum. Dia tak boleh bawa benda-benda hak pelik tu kan. Baik. Tanda tuan-tuan. Yang ke-9, hikmat tayamum tu macam mana? Hikmat tayamum ini besar. Al-istislamu lisyar'i, kita nak semata-mata nak tunduk, akur, patuh kepada undang-undang syarak. Itu tayamum. Kalau tidak, kenapa kita nak kotorkan muka kita tu dengan debu-debu? Kita debu, kita basuh. Ni kita ambil debu letak di muka. Kelis, kenapa? Siapa ada orang-orang yang agak liberal sikit, dia kata, taharah apa ni? Mengotorkan muka dengan tangan, ini taharah? Allahu Akbar. Kalau dengan air semua orang tahu taharah, bersih. Dengan debu, apa dia? Maka jawab para ulama, Islam itu maknanya istislam, tunduk, akur kepada perintah. Itu makna Islam. Maknanya ada kalanya dalam ibadat ni kita tak jumpa hikmah, ada kalanya kita jumpa. Maknanya kita tak boleh sangat nak ambil akal semata-mata dalam beragama, tidak boleh. Tetapi agama itu mengajar akal kita supaya patuh. Jangan duduk mikir pelik muni. Jadi dalam bab ni tayamum guna debu. Kita hok pergi Mekah ni. Mana hok pergi Mekah dah? Berjalan kaki daripada Mina, daripada Muaisim nak pergi tempat melontar ni 3 km jalan kaki. Daripada awal jambatan nak pergi ke tempat hujung tu 1 km. Balik ana menganggapkan pergi melontar ni 7 km jalan kaki. Di ambil batu ada besar ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali, balik. Pecah kaki-kaki, cabut selipar. KJM ke apa? Kalau kita guna otak. Tapi kalau kita guna hikmah syarak, kita guna kepatuhan, disitulah tandanya pengorbanan.
besar. Jadi dalam bab tayamum ni ada benda kita tak nampak. Tawaf 7 pusing. Sa'i antara Safa dengan Marwah gimari bekok kaki, macam-macam cerita. Nah, maka ada kalanya kita nampak hikmah dan ada waktu tidak zahir hikmah. Jadi alhamdulillah dalam bab tayamum pun sama juga. Yang ke-10 yang terakhir, bila kita sudah diberi kebenaran bertayamum dengan sebab tidak ada air atau tak boleh menggunakan air karena takut sakit bertambah, karena terlalu sejuk, karena macam-macam, maka hukumnya samalah seperti wudu. Boleh pegang Quran, boleh solat, boleh pegang Quran, boleh duduk dalam masjid, boleh lakukan. Dalam hadis kata kalau 10 tahun tak ada air boleh tayamum. Bukannya stak untuk sehari dua, kan? Perkara yang membatalkan wudu batalah tayamum. Cuma tambah satu lagi, andainya kita tayamum kerana tidak ada air, maka bila air mari batal tayamum. Pada itulah kata di ulama-ulama, ustaz-ustaz kita bergurau, iza ja'al ma' batalat tayamum. Bila air mari, tayamum tak boleh pakai lagi dah. Kita tayamum kerana sakit dah sembuh, tak bolehlah tayamum. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itulah bagi orang yang sudah solat dengan tayamum, tak perlu lagi dia qada solat. Alhamdulillah, sebab dia telah melakukan salah satu daripada alat bersuci yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Suci dengan air. Kalau mu tak dapat, falam tajidu fatayammamu, tak jumpa air, tayamum. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. Kisah kita yang ke-25, kisah Amr bin al-As dan sahabat-sahabat dia bertayamum dalam keadaan mereka junub. Jadi insya-Allah kita bincang lagi dalam hikayat yang seterusnya yang ke-26 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.